Monsun Timur Laut bermula 5 November. Perbelanjaan asas kehidupan wajar, ukur kemiskinan lebih adil. Salam Malaysia Madani. Musim Tengkujuh di Malaysia dijangka bermula Selasa depan hingga Mac 2025. 5 hingga 7 episod hujan lebat dijangka berlaku dalam tempoh berkenaan. Orang ramai diminta siap sedia. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isha Muhammad Anib memaklumkan hujan lebat berterusan untuk beberapa hari boleh mengakibatkan banjir. Ia melibatkan kawasan berkedudukan rendah dan berhampiran sungai. Banjir boleh jadi lebih ekstrim jika hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan air pasang besar dan luruan ribut. Dapatkan maklumat cuaca semasa seluruh negara daripada Met Malaysia. Dalam pada itu, beliau memaklumkan semasa fasa awal musim Tengkujuh dari November hingga Disember, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Manakala pada Januari hingga Februari 2025 pula membabitkan Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Bagaimanapun, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri-negeri lain jika luruan monsun dan wujud sistem cuaca tekanan rendah. Selain itu, tiupan angin timur laut berterusan dan kencang boleh mengakibatkan laut bergelora, kenaikan paras air laut dan ombak besar di Laut Cina Selatan. Menjelang fasa akhir musim Tengkujuh pada Januari hingga Mac tahun depan, kawasan utara Semenanjung dijangka alami kurang hujan. Ia akan menyebabkan cuaca panas dan kering selain berpotensi berlaku gelombang haba. Mengurangkan keciciran dan bersifat lebih adil dalam mengenal pasti kumpulan sasar untuk pemberian bantuan. Indikator Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar (PAKW) bakal diambil kira dalam pengukuran kemiskinan lebih bermakna berdasarkan konsep pendapatan boleh guna bersih NDI. Wartawan Siti Aisyah Cik P ada perinciannya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menjelaskan PAKW bertepatan dengan senario sekarang dalam menguruskan keperluan masyarakat dan membangunkan sosial ekonomi negara. Dengan adanya indikator baru ini, ianya boleh dimanfaatkan oleh pelbagai pihak, terutamanya di pihak stakeholder utama iaitu kementerian agensi yang dari masa ke semasa telah pun melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk membantu melaksanakan program-program sosial, membangunkan ekonomi dan melihat golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Jabatan Perangkaan diberi tanggungjawab bagi membangunkan indikator baharu ini. Ia membabitkan 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan, 162 daerah pentadbiran serta mengikut lokasi bandar dan luar bandar. Manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur digunakan sebagai asas perbandingan relatif. Ia merangkumi keperluan bagi kehidupan wajar yang lebih menyeluruh iaitu makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kesihatan, pengangkutan, pendidikan, komunikasi serta keperluan lain. Majikan boleh menjadikan ini sebagai rujukan dalam melihat sama ada penggajian dan juga struktur penerimaan pendapatan oleh pekerja di satu kawasan itu adakah selari dengan angka pelanjaan kehidupan wajar yang kita ketengahkan nanti. Menjadi tanggungjawab DOSEM, Jabatan Perangkaan Malaysia yang akan menyambut ulang tahun 75 tahun Jubli Intan akan terus memperkenalkan, membantu menghasilkan statistik dari penduduk negara yang selalu kita nyatakan sebuah negara yang kuat memerlukan satu sistem statistik yang kuat, yang kukuh. Indikator kos sara hidup KSH baru mengukur tahap kos sara hidup rakyat yang memfokuskan perbelanjaan asas kehidupan wajar lebih terperinci dengan pecahan dibuat mengikut daerah akan dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Laporan Siti Aisyah Cik P, RTM.
Jangan bertolak ansur dengan budaya samseng, buli dan gangsterisme di institusi pendidikan. Tegas Perdana Menteri, pembinaan generasi harus tekankan aspek akhlak dan nilai-nilai murni, bukan kepintaran dan kemahiran semata-mata. Saya beritahu kepada Menteri Pendidikan, jangan tolak ansur. Kita dah bagi amaran, bagi nasihat, jangan tolak ansur sama sekali kerana ia tidak berlaku secara terpisah. Ia berlaku kerana budayanya yang kita pertahankan. So, saya nak mengulangi itu. Beliau menyatakannya pada program Temu Anwar di UPNM Ibu Negara. Perdana Menteri turut menegaskan tidak akan berkompromi dengan pihak yang tanam kebencian antara kaum hingga jejaskan keselamatan dan keharmonian. Saya paling tidak tolerir di Malaysia ni orang tanam kebencian kaum, Ini semua bibit racism ini. Di Malaysia pun ada bibit itu. Kita akan bekerjasama dengan mata macam kita, bukan mata yang sepet, dan warna kulit kita bukan warna kulit lain gelap. Apa dia ni? You ni orang Islam ke? Apakah orang Islam tu mengizinkan penghinaan kerana kulit? Masyarakat terutama pelajar tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada teknologi kecerdasan buatan atau AI kerana ia boleh menghakis budaya membaca dan berfikiran kritis yang menjadi asas menimba ilmu pengetahuan. Kebergantungan kita keterlaluan sehingga kan baca AI dia tak baca lagi dah. Ataupun seperti mana kita Google sekarang, semua jawapan Google. Tapi Google, jawapan itu jawapan rumusan dan ringkasan. Yang tidak kita lakukan ialah membaca. Jadi membaca itu ialah menelaah buku, menelaah itu dia lihat daripada keseluruhan pemikiran. Dia tidak ambil satu cebisan. Rangkaian 5G kedua Malaysia akan dilaksana U-Mobile. Syarikat itu turut dibenar bekerjasama dengan pengendali rangkaian mudah alih MNO bagi memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam pelaksanaan rangkaian 5G kedua. Ia bagaimanapun tertakluk kepada kelulusan MCMC. Dalam kenyataannya, MCMC memaklumkan pihaknya telah melaksanakan proses terperinci membabitkan aspek teknikal dan komersial bagi MNO dalam melaksanakan rangkaian 5G kedua tersebut. Proses pemilihan ini bagi memastikan setiap faktor dapat dipertimbangkan agar pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia berjalan lancar dan memberi impak positif kepada semua. MCMC akan terus memantau kemajuan pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap semua keperluan peraturan seperti yang termaktub dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. KTMB akan laksana bayaran tanpa tunai sepenuhnya mulai tahun depan. Ia melibatkan semua transaksi pembelian tiket di sektor Lembah Kelang, Utara, Selatan dan Pantai Timur. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Datuk Muhammad Rani Syam Samsudin memaklumkan kesemua stesen KTMB di Lembah Kelang dan Utara sudah dilengkapi kios elektronik bagi pembelian tiket komuter dan ETS. Manakala stesen-stesen utama di Pantai Timur sudah dilengkapi kios elektronik pembelian tiket Ekspres Rakyat Timuran dan Shuttle Timuran. Tiket boleh dibayar guna beberapa jenis kad termasuk debit, kredit, NFC dan Tashengo selain menerusi aplikasi KITS. KTMB sedang giat beri pendedahan kepada orang ramai terutama warga emas dan OKU mengenai peralihan ini. JPJ laksana operasi khas motosikal selama 2 bulan mulai hari ini dengan fokus kepada 8 kesalahan utama. Ketua Pengarahnya Datuk Eddie Fadli Ramli memaklumkan ini
termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan dan pelindungan insurans. Juga langgar lampu isyarat, ubah suai kenderaan, tidak pakai topi keleda, lumba haram dan kesalahan teknikal lain. Operasi dijalankan susulan trend peningkatan kadar kemalangan maut bulanan babitkan penunggang dan pembonceng motosikal. Statistik PDRM tunjukkan 1,908 kes atau 70% kadar kemalangan dengan kematian melibatkan motosikal dilapor setiap bulan. Sempena Kepengurusian ASEAN 2025, Malaysia berhasrat anjur program babitkan universiti dan institusi latihan pertahanan antara negara-negara ASEAN. Mungkin sempena mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN, diadakan satu program di mana universiti-universiti pertahanan atau institut pertahanan diadakan program untuk melibatkan mereka, good juga exposure. Okey, mungkin kita bawa satu dua menteri pertahanan lain datang ke universiti ini untuk exposure. Beliau menyatakannya pada program temu anual di UPNM di Ibu Negara. Malaysia akan terus sokong aktiviti Rizab Kecemasan Beras ASEAN Campur 3 APTERR. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Arthur Joseph Kurup, ia bertujuan memperkukuh agenda keterjaminan makanan ASEAN. Komitmen itu dinyatakan pada Mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN Campur 3 kali ke-24. Malaysia turut ambil maklum mengenai sumbangan 11,620 tan metrik beras daripada APTERR sepanjang tahun ini. Sumbangan membolehkan 10 negara anggota ASEAN tangani situasi kecemasan ketika berdepan bencana alam, selain memperkukuh keterjaminan makanan dan beri bantuan kemanusiaan berkaitan di rantau ini. Kementerian Pendidikan Tinggi sedang dapatkan maklumat terperinci berhubung dakwaan kononnya ada mahasiswa Malaysia terlibat sebagai askar upahan dalam pasukan tentera Ukraine. Saya akan dapatkan maklumat dulu. Saya akan dapat maklumat dulu. Lepas itu kita akan maklumkan. Okey? Kepada pelajar IPT. Kita akan kita akan komen nanti sebab buat masa ini saya belum dapatkan maklumat secara lengkap secara ni. Dan lepas itu kita akan buat kenyataan. Baru-baru ini tular penemuan 2 keping gambar menunjukkan MyCard dan lesen memandu rakyat Malaysia yang didakwa ditemukan di Ukraine. Kedua-dua dokumen itu dipercayai ditemukan selepas tentera Rusia menawan kubu tentera Ukraine di Levane. Dalam pada itu, siasatan kes seorang pegawai kadet UPNM yang didakwa jadi mangsa buli dan dera seorang penuntut senior akan dilaksana Kementerian Pertahanan. Siasatan meliputi usaha kenal pasti pelaku selain cadangan, tempatkan warden dalam setiap dom kadet-kadet berkenaan. Dalam konteks UPMN ini, kerana mereka yang datang ke sini sebahagian daripadanya juga akan menjalani latihan kadet, pegawai-pegawai kadet, dan pegawai kadet ini diletakkan pula di bawah ALK, ya. Di sebelah pagi mereka pergi ke kuliah, sebelah petang sampai keesokan harinya di bawah ALK. 11 warga Malaysia yang jadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja berjaya dibawa pulang. Kementerian Luar memaklumkan salah seorang mangsa tiba di tanah air 25 Oktober lalu dan baki 10 lagi tiba hari ini. Kementerian hargai kerjasama pihak berkuasa Kemboja dalam usaha menyelamat dan membantu kepulangan mangsa ke Malaysia. Usaha tangani isu warga Malaysia jadi mangsa penipuan sindiket berkenaan
akan dipergiat. Rakyat Malaysia yang berhasrat cari pekerjaan di luar negara diingatkan sentiasa berhati-hati dan pastikan kesahihan pekerjaan ditawarkan. Pekeso lancar operasi pengesanan majikan OPKESAN pekerja asing 2024 serentak di seluruh negara hari ini. Ia bagi mengesan majikan yang gagal mendaftar dan mencarum pekerja asing bawah Harta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Jadi berdasarkan statistik Pekeso sehingga 30 September, hanya sekitar 88% saja pekerja asing di Malaysia yang berdaftar dengan Pekeso. Bagi pekerja domestik asing pula hanya sekitar 59%. Jadi masih ramai lagi di antara pekerja asing ini yang tidak mempunyai perlindungan keselamatan sosial. Jadi jika berlaku kemalangan, kecederaan, mereka tidak mempunyai sebarang coverage ataupun perlindungan. Jadi atas dasar itu kita berhasrat untuk mengadakan OPKESAN ini untuk memastikan pekerja-pekerja ini terlindung. Majikan yang gagal atau lewat mendaftar perusahaan atau pekerja berdepan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-duanya. Kesalahan amang seksual secara fizikal terhadap kanak-kanak bertambah kepada 1,389 kes pada tahun 2023, peningkatan 21.1% berbanding 1,147 kes tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin mendedahkan kesalahan amang seksual secara bukan fizikal dan pornografi kanak-kanak masing-masing merekodkan 91 kes dan 67 kes pada 2023. Laporan juga tunjukkan kes jenayah seksual babitkan kanak-kanak meningkat 26.5% dengan 1,567 kes direkodkan. JKM pula melaporkan peningkatan 26.1% atau 8,536 kanak-kanak yang memerlukan perlindungan. Berdasarkan statistik anggaran penduduk 2024, terdapat 9.14 juta kanak-kanak bawah 18 tahun di Malaysia, merangkumi 26.9% daripada jumlah penduduk negara. 20 syarikat minyak dan gas Malaysia bakal sertai pameran dan persidangan petroleum antarabangsa 2024. Ia dijadual berlangsung 4 hari bermulai Isnin ini di Emiriah Arab Bersatu UAE. Matrik menyatakan delegasi negara akan pamer teknologi, perkhidmatan dan penyelesaian masing-masing. Juga mempromosi amalan mampan dalam operasinya selari piawaian industri perkhidmatan serta peralatan minyak dan gas OGSE. Penyertaan kali ke-10 Malaysia pada pameran itu sejajar dengan matlamat Matrik memaksimumkan potensi ekspor minyak dan gas selain bantu syarikat tempatan kembangkan perniagaan di peringkat global sekaligus sokong pelantindakan industri OGSE kebangsaan 2021-2030 untuk tingkatkan sumbangan KDNK sektor berkaitan kepada RM50 bilion. Mesyuarat sulung Jawatankuasa Perdagangan Bersama JTC Malaysia Ukraine akan buka jalan untuk kerjasama ekonomi dan perdagangan lebih besar antara dua negara. Jelas meeting mesyuarat itu dipengerusikan Timbalan Menterinya Liu Ching-tong dan Timbalan Menteri Ekonomi Ukraine Taras Kachka. Fokus mesyuarat tertumpu kepada perbincangan mengenai bidang berkepentingan utama termasuk pertanian, aeroangkasa, pelancongan dan peranti perubatan. Kedua-dua pemimpin turut akui keperluan inisiatif bersama dan dialog tetap untuk pastikan setiap strategi dilaksana tepat masa. Sejak Januari hingga September tahun ini, perdagangan Malaysia dengan Ukraine cecah RM640.33 juta. Ia peningkatan lebih 151% berbanding tempoh sama tahun lepas.